Okey. So far suara saya clear ke? Tak terlalu clear, cikgu. Tak terlalu clear ke? Clear. Tak terlalu clear. Okey, semua sarapan dah ke semua? Ke ada yang belum makan lagi? Dah sarapan. Sudah, cikgu. Ya. Sudah. So far yang minggu lepas punya apa tu? Assignment kan? Sangatlah sikit yang dah hantar. Kecewa sungguh saya. Saya rasa 25 orang je hantar. Yang lain-lain mana? Dah hilang jiwa ke dalam menuntut ilmu pengetahuan. Bila kamu jawab, salah pun tak apa. Saya tak faham dan saya boleh reflect diri saya. Okey, beberapa penambahkan. Tapi bila sedikit sangat yang jawab, saya tak boleh nak reflect apa-apa pun. Dia macam budak tak jawab hal. Jadi memang kecewa lah, tapi tak boleh lah nak kecewa sangat kan. Cuma 32 orang je yang berjaya jawab. Jadi saya tak boleh nak kaji bahagian-bahagian saya lemah supaya saya dapat bantu kamu menyelesaikan masalah lah. Kita consider sebagai penyelesaian masalah lah kan. Sebab kamu yang akan jumpa masalah. Jadi masalah tu perlu diperbetulkan, perlu diselesaikan masalah tu. Tapi bila kamu nak menyatakan masalah pun kamu tak tahu, maknanya mesti ada somewhere wrong lah ataupun something wrong lah, sama ada pada saya ataupun pada kamu. Tapi sekarang ni untuk bahagian saya, bila saya dah bagi kuliah dalam online ni, kemudian dengan kuliah online ni berdasarkan pemahaman kamu buat assignment yang saya suruh tu, saya akan membuat penilaian semula. Kenapa dia jawab macam ni? Apa yang dia faham tentang apa yang saya ajar? Jadi dari situ ataupun ada yang faham dan cekap dan dia boleh buat tapi perlu sedikit pembetulan. Jadi nampak. Jadi saya boleh bekerja sebagai orang guru yang akan memperbetulkan keadaan. Berbanding dengan hanya 32 orang daripada 172 daripada 172 yang menjawab. Jadi saya rasa macam agak kecewa lah. Kenapa? Apa reason kau tak jawab? Sama macam apa reason kamu tak masuk kelas online sedangkan kamu kat rumah. Tapi kalau kamu tak masuk kelas online dan kamu senyap, kamu tak bagi tahu cikgu saya ada masalah internet. Okey, fine. Cikgu saya pergi hospital, saya teman parent saya pergi hospital ke, saya bawa adik saya pergi hospital ke. Fine. Kita ada alasan. Sekarang saya tak ada alasan. Saya tak tahu kenapa kamu tak jawab.
soalan latihan tersebut. Jangan bagi alasan, oh cikgu saya tak perasan. Nampak kan macam kamu tak peduli pun apa yang usaha saya selama ni kan. Jadi tak perasan, maknanya memang kamu tak peduli pun. Tak payah cikgu, aku kan faham pun. Kalau kamu tak faham pun, tapi berdasarkan pemahaman kamu, kamu cuba jawab soalan, saya boleh menilai diri saya. Itulah perkara-perkara yang saya rasa saya paksa bagi tahulah terus terang dengan kamu. Okey. Baik, sekarang setakat ni 105 orang dah. Kita tunggu seminit ni. Tapi katakanlah kalau kamu dah memang hilang semangat, cikgu saya dah hilang semangat belajar online cikgu kat rumah, pun tak apa selagi kamu masih berterus terang. Sebab kita ada beberapa kaedah untuk membantu kamu. Jadi kaedah-kaedah tersebut dijangka dapat kaedah-kaedah yang ada lah di sekolah kan. Cikgu-cikgu lain akan membantu kamu. Jadi bila perkara tersebut berlaku, maknanya orang lain bantu kamu, maknanya kamu perlukan bantuan. Mesti kamu perlukan bantuan. Cikgu saya perlu bantuan, cikgu saya tak ada internet. Okey. Bila kamu bagi tahu masalah, insya-Allah sekolah atau maktab akan cuba untuk menyelesaikan, support kamu punya online learning. Itulah bezanya antara kamu dengan pelajar-pelajar di sekolah biasa. Alright. Kehadiran pun biasa 150 dah jadi 110. Jadi macam dia ada makna ke, ada benda yang tak kena ke dengan saya pergi kelas. Okey. Okey, sementara menunggu sahabat-sahabat yang lain masuk. Mari saya terangkan kepada kamu ataupun saya bantu kamu untuk menjawab soalan kuis pada minggu lepas. So far clear ke apa yang suara saya ni? Okey cikgu. Okey cikgu. Okay. Okey. Kejap saya share screen. Okey, nampak? Dipaparkan?
Yang cikgu. kedua. Nampak cikgu. Okey. Okey, saya ambil dua contoh daripada kawan-kawan yang dah ada, yang dah jawab soalan. Okey, satu soalan pertama saya adalah nyatakan permasalahan kajian anda. Okey. Permasalahan kajian biasanya kita macam mana cakap? Permasalahan kajian ni biasanya kita tulis dengan dalam bentuk perenggan tau, dalam satu ke dua perenggan. So masalah kajian yang sahabat kamu tulis ni adalah pembelajaran secara alam maya. Okey. Bila kamu tulis masalah yang ayat 4 perkataan ni, pembelajaran secara alam maya ni sebenarnya tidak melambangkan apa-apa masalah. Melainkan kamu pembelajaran secara alam maya pada musim PKP ataupun apa? Musim apa ni? Sekarang ni musim apa? Penyakit apa ni? Pandemi. Pandemi 2020 hingga 2021 semakin menarik perhatian semua pihak. Okey. Jadi kamu nyatakan secara general, secara umum okey, untuk ayat pertama kita tak pergi masalah lagi. Namun demikian, baru kita ceritakan masalah. Namun demikian, namun demikian setengah pelajar mengambil sikap sambil lewa ketika pembelajaran atas talian dijalankan. Jadi ini adalah satu masalah. Nampak? Inilah barulah kenyataan masalah. Baru kamu dah nyata masalah, kemudian baru kamu baru kamu cerita pasal ini masalah. Antara masalah yang timbul ketika PNP atas talian adalah biasanya kau apa? Tak perasan, ketidakperasanan. Ayat tu betul. Ketidakacuhan. Taklah. Ketidakacuhan, mana kamu tak acuh pun, ada jadual pun tak masuk kelas. Ini pun baru berapa orang masuk ni kan. Baru 130 daripada 172. Maknanya satu kelas tak masuk ni. Bahagian yang dapatkan 3 atau 5 kajian tu. Okey, sabar. Saya buat satu-satu ya. Okey. Antara masalah saya timbul ketika PNP adalah ketidakacuhan dan ketidakacuhan dan disiplin. Apa masalah disiplin? Ketiadaan disiplin ataupun dan kekurangan disiplin. Apa biasa kita cakap pasal disiplin ni? Tidak disiplin. Disiplin. Kurang disiplin, bukan kurang disiplin ya. Yang baik dalam mengikuti
kelas yang telah dijadualkan. Okey. So kat sini kita ada dua masalah. Satu masalah dia kamu tak acuh. Yang kedua masalah dia kamu tak ada disiplin. Kamu tak ada disiplin. Patut kamu masuk 9.30, 9.50 pun tak masuk-masuk lagi. Jadi 20 minit dah habis begitu saja. Okey. Jadi bila tiba jadi kamu dah nyatakan masalah ya, pembelajaran secara alamiah. Okey. Jadi bila benda ni, bila kamu dah nyatakan masalah, baru kamu buat persoalan. Persoalan dia mestilah menghala kepada penyelesaian. Okey, untuk kawan kamu ni, dia katakan pembelajaran secara online membuat pelajar semakin matang atau semakin tidak disiplin. Ini bukan persoalan kajian. Ini adalah ini adalah latihan karangan bahasa Melayu. Ini soalan pendapat. Tapi kalau dalam kajian kamu, kita akan ubah ayat ni kepada apakah yang boleh dilakukan untuk membantu pelajar mengikuti kelas atas talian mengikut masa yang ditetapkan. Jadi ini automatik kita buang. Kita tak mau ayat ni. Ayat ni tak cantik. Apakah okey, jadi bila persoalan ni, nampak ya persoalan ni ya. Maka bila persoalan kita buat tanda soal. Nampak? Okey, nyatakan objektif. Objektif kamu memanglah memastikan pelajar dapat faham apa yang belajar kat rumah, betul. Tapi objektif kamu adalah untuk membantu pelajar mengikuti kelas atas talian, mengikut masa juga kan. Objektifnya adalah untuk untuk membantu pelajar keep track dalam bahasa Melayu apa? Mengikuti. Bukanlah. Track. Belajar keep track. Okey, tak apa. Kita letak dulu kataan DBI. Cakna cikgu, cakna. Betul cakna ya. Okeylah cakna. Cakna dalam pembelajaran atas talian mengikut ditetapkan. Okey. Ni bukan yang kawan kamu tulis ni pun bukan, kita buang. Okey. Okey, dah masalah dah. Okey. Objektif ya. Kalau objektif biasanya kita buat dalam bentuk point. Okey, kamu kena saya highlight sini ya. Kita buat. Okey, cepat. Kita buat dalam bentuk point. Jadi kat sini, dan ayat biasanya objektif ni ayat yang biasa perkataan yang biasa kita gunakan untuk mencipta objektif mestilah menggunakan perkataan untuk membantu untuk menganalisis. So objektif dia untuk membantu
pelajar cakna dalam pilihan mengikut masa ditetapkan. Okey. Berdasarkan permasalahan kajian anda, dapatkan 3 hingga 5 kajian literature yang berkaitan. Okey. Benda yang kamu kena cari dalam kajian literature adalah sebenarnya apakah kaedah orang lain yang orang lain gunakan untuk membantu pelajar mengikut kelas atas talian. Ini adalah keyword kamu. Jadi bila kamu dapat bila kamu dah faham, kamu tahu benda ni adalah apa, kamu nak bantu orang, bantu kawan-kawan kamu ataupun diri kamu untuk belajar ataupun sentiasa keep track untuk apa setiap kelas atas talian. Tapi bila kamu tulis pada di masalah kajian ni, 3 hingga 5 ni, so dia kata kawan kamu ni cakap, okey, kita cari pendapat orang lain di internet pada jurnal yang rasmi. Betul. Tapi mana jurnal tu? Bukan tulis saja tau. Okey. Kemudian dia kata analisis atas pengalaman sendiri dan lakukan survey dalam kalangan rakan tingkatan. Betul juga. Tapi ada tak orang yang dah buat? Tak ada. Dia tak cari pun, dia cakap je. Kemudian yang ketiga dia kata kenal pasti kelebihan dan perbezaan. Mana kelebihan dan perbezaan? Siapa yang dah buat projek ni sebelum kamu? Jadi dia tak tulis pun, dia cakap aje. Kemudian yang keempat dia kata bina kaedah serta langkah-langkah membaik pulih. Jadi bila dia kata bina kaedah serta langkah-langkah membaik pulih, ni bina kaedah dan langkah-langkah membaik pulih ni, jadi saya rasa macam ini dah mahala kepada metodologi. Kaedah-kaedah kamu yang akan kamu buat, tapi masalahnya kamu cakap saja. Dan yang keempat, lakukan kesimpulan atau pendapat. Ini pun benda yang kamu buat selepas kamu mengeksperimen. Nampak? Jadi perkara yang kamu kena buat adalah 3 ini. 4 dan 5 hanya selepas kamu selesai melakukan literature review. Okey. Jadi cari pendapat pada orang lain di internet pada jurnal yang rasmi. Saya ajar kamu guna apa? Google Scholar. Google Google Scholar. Scholar. So kita buka Google Scholar So kita buka Google Scholar. Scholar. Okay. Sebenarnya buat benda ni tak sampai setengah jam pun. Tapi saya pun pelik kenapalah kamu macam sambil lewa tau. Jadi sambil lewa tu yang hasil dia macam mengarut lah. Tapi tak apa, saya tak salahkan kamu. Saya salahkan diri saya. Saya tahu kelemahan. Mana pula pergi ke sekolah ni lambat lah. Jadi saya sedaya upaya akan membantu kamu. Okey. Pak Agus Scholar dah keluar, dah nampak belum? Dah nampak juga. Okey. Okey, jadi kamu pun tarik masalah pembelajaran atas talian. Okey, kamu tekan enter. Masalah banyak. Okey, sekarang ni ini tahun 2017. Ini tahun 2010, nampak tak? 2017, 2010, nampak? Ada tak tahun yang latest? Okey, nak tahu tahun latest, kamu buka kat tepi ni, nampak tak? Ada 3 line ni. Okey, dan kemudian
Sorry. Bukan yang itu. Yang ni, year ni. 4 year ni. Okay, sekolah. About ada 2,500 result ni. Lepas tu year. Kamu dapatkan year sejak 2020 ataupun sejak 2019 boleh lah. 2017. Okay. Jadi nampak tak? Ada kajian tinjauan terhadap kesediaan dan motivasi di kalangan pelajar diploma. Pelajar diploma dah ada. Lepas tu atas talian dah lah Novel Bahasa Melayu. Ini tahun 2017. Tak apa ada ketinggalan zaman dah. Okey. Persepsi pelajar kolej universiti atas talian dalam era pandemik COVID. Lama tepatlah dengan masalah kamu. Nampak tak? Lagi sistem pelajar talian dan pelajar perkhidmatan. Tak perlu, ni tak ada kaitan. Pengaruh sikap terhadap pelajar di UPSI apabila menggunakan aplikasi permainan atas talian. Budak universiti pun main online game. Biasalah tu. Okey, tak apa. Itu pun tak ada kaitan. Pengajaran dan pelajaran. Dalam talian, kalau pelajar program saja mula pengajian bahasa Al-Quran. Ini dah pelik ni. Ini tak ada kaitan dengan pandemik. Jadi yang ada kaitan dengan pandemik ada 2 ni saja, nampak tak? Satu ni. Okay, kita buka satu lagi yang ini. Nampak? So ada 2. So kita pun baca. Kita baca abstrak dia. Lanskap pendidikan untuk pelajar-pelajar telah berubah ekoran pandemik COVID-19. Okey, betul. Kaedah pengajaran yang dahulunya berteraskan pada bersemuka telah jadi online. Betul. Nampak tak? Sama dengan masalah yang kamu dah cipta. Jadi apa yang dia buat adalah dia nak meninjau pembelajaran atas talian pelajar semester 1 hingga 5. Maknanya dia nak tinjau online learning ni. Budak-budak ni buat macam mana ni. Jadi adakah budak-budak bersedia dan bermotivasi untuk online learning. Okey, dia pun bagi tahu sampel, lepas tu dia bagi tahu perisian apa dia pakai untuk analisis. Lepas tu dia pun bagi tahu hasil analisis dia. Lepas tu dia pun bagi tahu adakah hipotesis dia betul ke tidak. Okey. Jadi part yang paling best untuk kamu adalah yang ini, kesimpulan ni. Walaupun pelajar adalah nampak tak? Nampak Ego. Okey. Kesimpulan dia, walaupun pelajar adalah bersedia dari sudut kesediaan dan mempunyai motivasi yang baik, macam korang lah, bersedia dan bermotivasi. Tapi beberapa faktor harus diperhalusi agar tidak berlaku kerencatan dalam proses penyampaian, iaitu dari sudut penyesuaian diri secara keseluruhan. Maknanya macam mana kamu nak beradaptasi dengan online learning ni adalah dengan mungkin kamu perlu bantuan satu reminder ataupun mungkin kamu perlu selain daripada kawan-kawan, kita boleh nak anggap kawan-kawan kan. Jadi kamu dalam pemikiran sahabat kamu ni kan, mungkin dalam pemikiran dia aku nak cipta satu aplikasi reminder, walaupun handphone ada tapi kita cipta satu aplikasi reminder sendiri yang mana dapat membantu kita keep track ataupun kekal dalam bersedia untuk kita belajar dan menyiapkan tugasan-tugasan yang diberi. Jadi dia dapat pendapat. Okey, pendapat dia adalah walaupun pelajar bersedia, pendapat dia beberapa faktor walaupun pelajar telah bersedia. Kita ambil sini. Sampailah sini. Kita copy.
Lepas tu kita paste. Kita paste kat sini. Nampak? Jadi kamu olahlah ayat ni balik. Pelajar didapati bersedia. Dari sudut kesediaan dan motivasi yang baik dalam menerima konsep pembelajaran atas talian. Namun beberapa faktor harus diperhalusi. Okey, ini satu pendapat. Ini satu pendapat. Okey. Sumber dia, mana sumber? Macam mana kita nak tahu sumber dia ni? Macam mana kita nak cite dia? Kita nak nyatakan sumber dia. Dekat sini nampak tak? How to cite. Nampak tak how to cite ni? Nampak ibu. Nampak. Ataupun kamu pergi balik dekat page Google Scholar. Google Scholar ni. Kamu pergi dekat ni, nampak tak? Ada apostrophe ni, double apostrophe ke apa? Kan? Okey, kamu tekan dia, kamu ambil yang ni. Ada beberapa teknik untuk citation. Jadi kamu klik yang ini, kamu copy. Lepas tu kamu pergi dekat kamu punya Microsoft Word. Lepas tu kamu pun tulis sumber 1. Pun paste. Nampak? Sumber 1. Inilah kaedah dia, sumber 1. Okey. Ni nombor 1. Itulah teknik-teknik untuk penulisan kajian literature. Tapi yang ini kamu copy paste, tapi ada sesetengah perkataan ataupun ayat kamu kena tulis semula. Macam sebagai contoh, bila kamu tulis semula, kamu dah ada okey. Kamu tulis semula lah, kamu olah balik ayat ni mengikut pemahaman kamu terhadap artikel yang kamu rujuk. Jadi rujukan sumber 1 ataupun rujukan senang cakap tu, rujukan 1. Inilah baru pro. Bila kamu buat benda-benda macam ni baru nampak profesional. Analisis atas pengalaman. Okey, rujukan 1. Okey, rujukan 2 pula. Rujukan 2 ya. Kita tengok balik. Rujukan 2 kita dah download tadi. Satu, yang kedua. Abstract. Kita baca abstract je. Kamu kena baca full text ni sebenarnya. Kamu kena download, kamu kena baca full text tu. Tapi tak apa, saya ajar kamu daripada abstract. Macam mana kamu nak olah. Jadi yang kedua ni pula, dia cerita kajian dijalankan adalah bertujuan untuk mengetahui persepsi pelajar QUIM terhadap online learning dalam era pandemik. Menarik ni, menarik. Kena dah dengan kamu punya kajian. So, dia orang ada 160 pelajar diploma. Lepas tu dia guna kajian kuantitatif dan tinjauan deskriptif untuk mengira nilai min purata. Jadi dia guna borang soal selidik. Dia tanya dia tanya beberapa aspek. Jadi bila dia tengok beberapa aspek ni, ada 5 aspek yang dia kaji, iaitu kandungan pembelajaran atas talian 3.313, interaksi atas talian 3.05, maklum balas pesyarah 3.05, daripada 5. Ini skala, dia guna skala antara 0 sampai ke 5. Jadi dia orang punya penerimaan ni sederhana, sangat sederhana. Jadi cadangan dia usaha bagi penambahbaikan yang lebih tinggi dan berkesan perlu ditingkatkan dari masa ke semasa supaya pembelajaran dapat dijalankan dengan lebih baik pada masa mendatang. Bila kamu nampak ayat ni, maknanya ada ruang untuk kamu perbaiki situasi pada masa kini.
Kita tak boleh nak perbaiki kesediaan dan komitmen para pesyarah. Tapi kita boleh sediakan satu aplikasi ataupun satu software ataupun satu kaedah yang mana dapat membantu pelajar dalam PNP norma baharu. Jadi dia tak ada solution, tapi apa orang ni cakap, dapatan kajian menunjukkan aspek yang dikaji berada pada tahap sederhana. Okey, kamu pun copy ayat ni dan kamu paste dekat kamu punya Microsoft Word. Okey. Jadi kamu pun cakap, okey, dapatan kajian kedua menunjukkan bahawa kamu pun betulkan balik ayat dia bahawa 5 aspek yang dikaji berada pada tahap sederhana, iaitu kandungan pembelajaran atas talian. Nombor-nombor ni pun kamu tak payah. Jadi kamu kena olah balik ayat dia, interaksi atas talian, maklum balas pesyarah, strategi motivasi yang digunakan oleh pesyarah dan kemudahan mengakses aplikasi pembelajaran atas talian. Dan kamu pun tulislah rujukan kedua. Macam mana tadi nak tulis rujukan kedua ni? Buka balik Google Scholar, pergi dekat double apostrophe ni, lepas tu kamu pun copy yang APA ni. APA ni pergi balik paste dekat Word kamu. Nampak ke? Nampak. Senang ke susah? Nampak cikgu. Senang. Senang kan? Bila tahu cara. Dah tahu cara kan? Senang kan? Sempoi kan? Alah, senang je. Merasa menarik kan? Okey, sekarang kamu dah ada 2 pendapat Maka masalah seterusnya adalah, perkara seterusnya yang kamu kena fokus adalah kamu kena buat ayat. Berdasarkan permasalahan ini, didapati bahawa dua kajian yang telah dilaksanakan dilaksanakan di 2 buah universiti memerlukan tindakan susulan dalam membantu Pelajar. Pelajar. Okey, kat sinilah kamu punya peranan masuk. Peranan kamu adalah untuk memberikan idea ataupun kamu punya cadangan. Cadangan kamu untuk menambah baik situasi sedia ada. Jadi okey, aplikasi kamu pun terus masuk. Okey, keperluan sebuah aplikasi didapati agak crucial dalam bahasa Melayu apa? Penting. Kalau sebuah aplikasi apa ni? Aplikasi yang dapat membantu pelajar keep track. Okey, kita gunalah kata track pembelajaran di atas talian dapati agak penting. Supaya pelajar
boleh. Biasanya apa? Apa yang kamu harapkan dengan kamu punya aplikasi tu? Macam mana dalam aktiviti pembelajaran? Cakna, okey. Cakna dalam aktiviti. Very good. Barulah nampak handsome kamu punya. Tapi saya susun 3 hingga 5 kan. Tapi dapat 2 pun pada saya dah bagus lah. Okey, jadi nampak 3 hingga 5 literature berkaitan. Senang aja rupanya. Yang lain-lain ni tak apa, abaikan dulu. Okey, selesai. Selesai dah. Siapa yang punya okey, tak apa. Nanti nak saya share tak benda ni? Supaya kamu boleh rujuk. Ya, cikgu. Okay. Alright, saya share dekat. Saya share dekat ni. Nanti saya share kat dalam tu ya, Teams ya. Okey. Yang kedua, kita pergi kedua pula. Permasalahan kajian anda. Nyatakan permasalahan kajian anda. So, kekangan masa dan kekurangan barang dapur sepanjang tempoh PKP menjejaskan sistem diet kanak-kanak dan menjadi tidak seimbang. Tepat sekali. Memang sharp ayat dia. Memang betul. So, nak ulas boleh, tak ulas pun tak apa. Ini dah dapat satu poin dah. Okey. Nyatakan persoalan kajian anda. Adakah kanak-kanak dapat kandungan nutrisi yang mencukupi sepanjang PKP? Okey. Persoalan kajian ini persoalan kajian ni betul. Persoalan ni betul ya. Tapi kajian ni kena menjurus ke arah computer science. Bukan menjurus ke arah kamu nak kaji budak tu punya nutrisi seimbang ke tidak. Jadi dalam computer science, persoalan dia, apakah yang boleh dilaksanakan untuk membantu kanak-kanak mendapat kandungan nutrisi yang mencukupi sepanjang PKP. Guna balik ayat tu. Bukan adakah kanak-kanak tu mungkin ataupun tak mungkin lah dia kurang nutrisi. Tapi apa yang kamu boleh bantu adalah apakah yang boleh dilaksanakan untuk membantu kanak-kanak mendapat kandungan nutrisi yang mencukupi sepanjang PKP. Ini lebih jitu ayat kamu. Persoalan kamu lebih jitu, lebih bagus. So, kamu pun nyatakan objektif. Objektif kamu adalah memastikan kanak-kanak mendapat diet yang seimbang. Dengan mengenal pasti kadar kalori dalam makanan yang disediakan. Masya Allah, banyaknya kerja. Kita bukan nak bawa budak tu masuk lab, ambil darah dia apa semua, tak. Kita computer science, kita tak buat benda tu ya. Okey. Selain itu, idea kawan kamu ya. Selain itu, makanan yang seimbang dapat disediakan dengan cepat menggunakan bahan sedia ada. Okey. Objektif dia adalah, buat point ya. Untuk menghasilkan sebuah aplikasi dalam menyediakan makanan yang seimbang dengan cepat dan menggunakan bahan sedia ada. Untuk apa? Makanan yang seimbang untuk siapa? Untuk kanak-kanak dengan cepat
dan menggunakan bahan sedia ada. Ini lebih baik dia punya ni. Dah satu dapat dah markah, 1 markah. Okey. Berdasarkan permasalahan kajian dah, dapatkan 3 hingga 5 kajian literature yang berkaitan. Okey. Ini bukan literature, itu terus saya cakap ya. Ini adalah katakan pendapat kamu. Literature mesti merujuk kepada sumber. Artinya perkara tersebut telah pun dilaksanakan oleh orang lain. Jadi bila kamu nak tengok apa benda orang lain dah buat dalam menyelesaikan masalah diet kanak-kanak ni, kamu pun buka lah Google Scholar dan kamu pun type lah. Okey, kita baca ayat kawan-kawan dulu ya. Manfaat pengambilan makanan seimbang dalam kehidupan seharian. Benda ayat ni tak. Kesan sekiranya mengambil terlalu banyak makanan goreng dan makanan ringan. Ini ayat apa ni? Kadar keperluan kalori dalam badan kanak-kanak. Pendapat pakar makanan dalam sistem diet kanak-kanak normal dan kepelbagaian menu makanan yang sihat menggunakan bahan sedia ada. Okey, ini kalau berdasarkan pemahaman saya, ini adalah idea yang kamu nak buat sekiranya kamu buat literature review. Malangnya orang tak tulis literature review tentang idea yang dia nak buat. Jadi orang buat literature review menceritakan tentang apakah yang telah dilakukan untuk memberi makan ataupun idea makanan seimbang dalam kehidupan seharian seorang kanak-kanak. Maka kamu pergi ke Google Scholar, kamu pun type lah aplikasi pemakanan seimbang untuk kanak-kanak. Tengok ada orang buat tak? Ada, Masya Allah, dekat Indonesia ada satu. Dekat Indonesia ada, dekat apa ni? Ini sosial kanak-kanak. Indonesia ada satu. Okey, lagi cari. Rancang bangun aplikasi keperluan kalori dengan aplikasi Go Healthy Life. Indonesia buat 2, Malaysia kosong. Pengembangan aplikasi kesihatan berbasis mobile untuk pemantauan diet kanak-kanak. Indonesia 3, Malaysia kosong. Nampak tak? Maknanya research yang kamu nak buat ni tak ada dekat Malaysia lagi tau. Diet kanak-kanak seimbang, aplikasi diet kanak-kanak seimbang dekat Indon dah buat, dekat Malaysia tak ada orang buat. Tapi korang yang dekat Gemencir, Ulul Albab ni yang buat. Adakah benda tersebut sesuatu yang baru? Dia baru dekat Malaysia, dia sangat menarik untuk dikaji. Maka idea kamu sebenarnya adalah satu idea yang sangat penting untuk negara kita ya. Indonesia mungkin dah buat tapi untuk Malaysia belum. Jadi kamu pun macam biasa kamu baca setiap satu ni macam mana dia orang buat dan kamu kembangkan idea kamu salurkan kepada rakyat Malaysia, pemakanan rakyat Malaysia. Orang Malaysia ni suka makan apa? Kalau orang Indon ni dia suka makan Indonesia ni dia suka makan bakso. Dia suka makan apa lagi? Apa Indonesia suka makan? Saya tak ingat lah. Bakso lah. Nasi ayam penyet lah. Adakah nasi ayam penyet sesuai untuk kanak-kanak 4 tahun, 6 tahun? Kan? Adakah bakso sesuai untuk kanak-kanak 4 tahun? Adakah dua-dua makanan tu senang dibuat oleh kamu?
Jadi kamu tulis pendapat kamu dapatkan literature review, kamu kaji, kamu baca apa yang diorang dah buat, kamu senaraikan, kamu tuliskan sumber rujukan tu, kemudian kamu come out dengan satu idea baru. Jadi idea baru itu akan saya ajari pada hari ini. Macam mana kamu nak buat idea baru, kamu nak keluarkan pendapat kamu. Okey. Baik. Saya save, saya masukkan dalam Teams ya. Sekejap. Masukkan dalam Teams. Okey. Pada skrin kamu gambar apa? Metodologi kajian dalam disiplin sains komputer. Okay, good. Okay, saya dah upload macam mana kamu nak buat literature review. Okay, next kita punya fokus adalah pada metodologi. So kamu dah dapat penyataan masalah, kamu dah dapat apa tadi? Penyataan masalah. Lepas tu kamu dah buat persoalan kajian kamu dah dapat buat objektif kajian kamu. And then berdasarkan objektif tu kamu carilah kamu punya literature review. Dan sekarang tibalah masanya untuk ke bab baru iaitu metodologi kajian. So apakah metod, apakah kaedah-kaedah kajian yang biasa digunakan dalam disiplin sains komputer. So kita ada 5 kaedah pengajian, pendekatan kajian yang biasa kita gunakan dalam sains komputer. Tapi saya akan jelaskan satu-satu, cuma pada bahagian metodologi kajian dalam perspektif sains komputer ni, okey kita satu ya. Okey. Metodologi ni meliputi cara, kaedah ataupun step by step ataupun pendekatan yang kamu guna untuk mencapai objektif kamu. Objektif kamu adalah untuk mencipta aplikasi. Jadi macam mana kamu nak buat aplikasi tersebut? Apakah kaedahnya? Jadi bila kamu dah buat satu kaedah yang bersistematik, maka kajian kamu akan lebih terarah. Perjalanan kajian kamu akan lebih lebih fokus kepada penyelesaian masalah yang kamu pilih. Jadi macam mana kamu nak pilih kaedah dalam menyelesaikan masalah tu, mestilah kamu kena baca, kamu kena tengok literature review yang mana kamu kena buat literature review yang mana sebelum ni saintis-saintis ni buat macam mana, orang-orang sebelum ni dia buat macam mana. Jadi dari situ timbullah idea untuk kamu menghasilkan atau merangka kamu punya kaedah. Tapi dalam sains komputer tingkatan 4, kamu hanya perlu menggunakan carta alih sahaja. Tak payahlah kamu nak lukis algoritma, tulis algoritma apa untuk coding. Belum lagi, tak apa, itu kemudian. Itu semester kedua. Okey. Kemudian, apakah bezanya pendekatan saintifik dengan pendekatan sains komputer? Adakah sains komputer ni pun saintifik juga? Ada idea tak? Ada pendapat tak? Sama kot. Sama kot. Okey. Sama kot. Okey, good. Pendekatan saintifik yang biasa kita buat, macam kamu sekarang study biologi kan? Ataupun sebelum kamu buat sains kan. Mula-mula kamu kena tahu teori. Okey, teori
sedia ada ataupun teori yang ada lah, yang dah wujud. Lepas tu kamu pun buat satu hipotesis. Lepas tu kamu buat satu anggaran. Langkah ketiga kamu prediction ni anggaran lah, ataupun kamu agak-agak berhasil ke tak berhasil kamu punya kaedah, kamu punya idea ni kan. Okey, macam mana kamu nak tahu dia berhasil atau tak berhasil? Kamu mestilah kaji ataupun test ataupun cuba try test, uji. Kamu kena uji dia. Uji idea kamu sama ada berkesan atau tak berkesan. Maknanya kamu akan buat satu pemerhatian baru, new observation. Yang mana new observation ni kamu boleh tengok adakah sama dengan pemerhatian sedia ada ataupun ada sesuatu yang baru daripada pemerhatian kamu. Kemudian itu nombor 4. Nombor 5 pula, kamu boleh menentukan sama ada teori yang kamu rujuk itu teori yang teori itu betul. Teori itu dah memang betul, tapi teori itu confirm lah dalam kes kamu ni dia betul lah. Ataupun kamu dapati teori yang lama tu dia okey, tapi kamu dapat hasilkan satu teori baru sebab kamu nampak satu pemerhatian yang baru. Kamu dapati ada something new lah. Jadi kamu pun boleh keluarkan satu teori baru. Dan bila lepas kamu keluar teori baru, kamu boleh memilih ataupun kamu boleh membanding beza, ataupun kamu boleh membuat beberapa perbezaan antara beberapa teori kan. Macam mana kamu nak placing teori kamu tu di kalangan teori-teori sedia ada. Tapi peringkat kamu sebenarnya taklah banyak teori sangat. Dia yang ini adalah pendekatan saintifik tau. Ini macam mana saintis buat teori tau. Saintis buat ya, korang ni belum saintis, korang ni bakal saintis, belum lagi. Jadi bila dah teori-teori yang baru ni dikeluarkan, maka teori-teori baru ni akan jadi teori yang lama. Maknanya dia dah jadi sebahagian daripada teori-teori yang ada dalam dunia ini. Dan lepas tu datanglah BBNU macam kamu pun baca teori-teori sedia ada, kamu tengok pemerhatian-pemerhatian sedia ada dan kamu keluarkan satu hipotesis baru untuk masalah yang baru. Okay. So dalam computer science, sekarang tengok dalam computer science, benda yang sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6 perkara yang sama. Tapi apa yang kamu buat first kali adalah literature review ataupun pilot survey ataupun case study. Pilot survey atau biasa kita buat literature review lah, senang sebab kita sekarang online, kita tak perlu pun pergi turun padang. Jadi bila kita buat literature review dan kita dapat keluarkan satu hipotesis yang sesuai untuk menyelesaikan masalah kamu, adakah kaedah kamu, aku dah buat kaedah B ni kan, adakah kaedah aku ni dapat menyelesaikan masalah sedia ada kan. Jadi kamu pun buat prediction. Kamu buat prediction, kamu menganggarkan apakah aku anggarkan, aku jangka masalah A akan selesai dengan kaedah A. Jadi dalam kamu buat dalam kamu buat penyelesaian tu, masa ni lah kamu akan gunakan kamu akan gunakan beberapa statistik analisis ataupun kamu akan kaji beberapa kaedah kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence ataupun pengiraan matematik ataupun logik. Logik ni maknanya aturan logik kamu lah, maknanya macam sebagai contoh kamu punya syarta alih. Syarta alih yang logik adalah syarta alih yang boleh difahami. Jadi logik, berdasarkan logik kamu pun eksperimenkan dia, kamu cuba test dan uji, kamu buat simulasi ataupun kamu buat survey ataupun
Survey ni apa dalam bahasa Melayu? Tinjauan. Tinjauan. Buat tinjauan sama ada kamu punya kaedah berkesan ataupun tidak berkesan. Ataupun kaedah kamu dapat menyokong teori sedia ada, ataupun kaedah kamu dapat menghasilkan satu teori baru. Tapi korang tak main teori lagi, sabar. Teori-teori ni kita biarkan kepada kerja-kerja saintis. Tapi kalau kamu cakap teori dengan saya akan anggap macam alah teori budak-budak biasalah. Tak faham sebab apa? Teori kamu tidak didokumenkan, ataupun kalau kamu nyatakan suatu teori, selagi teori itu tak didokumenkan ataupun tidak ditulis dan tidak disahkan oleh dalam jurnal maka teori kamu hanyalah sekadar pendapat kamu. Okey. Dan perkara yang sama berlaku lepas kamu siap eksperimen kamu, kamu dapat hasilkan satu teori baru ataupun kamu dapat membuktikan teori lama tu masih berkesan, maka kamu pun buat perbandingan antara teori-teori lain dan juga akhirnya teori ataupun hasil kamu punya eksperimen kekallah sebagai akan jadi satu observation ataupun satu teori sedia ada balik. Maknanya teori kamu tu orang dah terima, jadi dia akan dia bukan je satu benda yang baru dah, dia akan jadi satu benda yang akan dirujuk oleh BBNU yang lain. Okay. So next, jenis-jenis kajian. Untuk masa ni kamu ada 3 jenis kajian. Satu, kajian eksplorasi. Kajian eksplorasi ni kamu boleh cerita macam, kamu boleh bayangkan macam Dora di Explorer. Dora di Explorer. Kartun tu kan? Betul cikgu. Ya cikgu. Okay. Dora di Explorer, dia cuba untuk explore benda yang orang tak tahu. Umpama macam itulah. Dan dia meletakkan diri dia dalam situasi yang berisiko tinggi. Maknanya berisiko gagal ataupun berisiko untuk rugi. Sama ada rugi masa ataupun rugi nyawa. Apatah lagi rugi duit. Jadi bila topik yang kamu nak explore satu topik yang orang tak kaji sangat lah. Dia okey, dia betul. Wow, dia nampak macam ada wow factor kat situ. Tapi dia berisiko lah untuk kamu. Jadi biasanya sains komputer kita tak buat eksplorasi. Kita buat kaedah pengujian. Bila kaedah pengujian ni, kita cari had ataupun jurang ataupun peluang terhadap situasi sedia ada tau. Maknanya situasi sedia ada macam cerita saya cakap tadi, saya cakap kereta yang terbaru sekarang ni kan dia ada automatic braking system kan. Automatic braking system bila ada obstacle dekat depan kenderaan tersebut, betul? Betul tak? Betul. Okey, jadi sekarang ni itu kalau obstacle tu macam batu ke, kayu ke ataupun lori terdampar tepi jalan kan, ataupun kenderaan lain ataupun benda-benda yang memang statik. Ceritanya sekarang bila situasinya adalah harimau ataupun biawak ataupun gajah kan, ataupun babi hutan lah, yang kat Kemenchir tu banyak babi hutan tu. Macam mana kamu nak letak, macam benda binatang-binatang tu kan bergerak kan, macam mana kamu nak upgrade kenderaan kamu, kereta kamu supaya dia sentiasa memikirkan atau sentiasa dalam keadaan yang baik, sentiasa bersedia untuk kebarangkalian babi hutan melintas. Macam mana tu? Itulah benda yang kamu akan buat pada masa akan datang. Sekarang kita tempat ni tak sempat kita nak buat. Jadi benda-benda ni lah yang akan kamu ubah secara berterusan. Kamu akan refine
kajian-kajian sedia ada, kamu akan refine, kamu akan penghalusi setiap setiap masalah tersebut dan kamu akan keluarkan satu solution. Okey. Biasanya sains komputer adalah kaedah pengujian ya, bukan eksplorasi. Okey, dan yang ketiga adalah penyelesaian masalah. Okey, penyelesaian masalah ni bertujuan untuk menyelesaikan masalah dunia nyata yang kompleks dan kacau bilau. Kamu perlu buat dan kenal pasti masalah yang tulen dalam setiap langkah. Okey. Kenapa sains komputer tak tackle masalah ni? Tak gunakan jenis penyelidikan macam ni? Sebab penyelidikan yang terlalu besar macam ni, dia akan mengambil masa yang sangat panjang dan memerlukan modal yang sangat besar. Itu adalah antara kekurangan yang akan kita hadapi pada masa akan datang. Maka kebiasaannya kita satu orang tak akan dapat mengubah dunia ni sendirian. Maka kita akan memerlukan penyelidik yang lebih ramai pada masa akan datang. Maknanya kamulah BBNU yang akan mewarisi ataupun menjalankan ataupun menambah baik kajian-kajian sedia ada. Itu sebab saya cakap. Itu sebab saya tanya kamu, korang ni nak jadi apa bila besar esok? Kalau semua jadi doktor, siapa yang nak jadi macam saya? Computer scientist kan? Sebab kalau kamu seorang semua jadi doktor, okey semua jadi doktor, okey. Kepu lah doktor Malaysia ni. Jadi bila doktor terlalu banyak tapi sistem terbengkalai. Sistem sedia ada dah tak ada orang selenggara. Yang buat selenggara tu semua dah pencen, dah tua-tua. Jadi siapa yang akan mewarisi profesional siapa yang akan mengisi kekosongan tersebut kalau bukan kamu, nampak? Jangan cakap computer scientist ni tak penting, yang penting doktor. Betul, tapi kita kena seimbang sebab masalah kat Malaysia, kat dunia ni bukannya masalah sikit-sikit. Masalah ada, kata ada masalah pun cari masalah, selesaikan masalah juga. Okey, sekarang kita masuk pada 5 bahagian pendekatan kajian ya. First kali kaedah pendekatan secara formal. Okey, biasa ini benda yang biasa untuk computer scientist buat, dia buat pendekatan formal dan matematik. Sebab apa? Sebab penekanan yang diberi adalah lebih kepada kemungkinan ataupun asas yang terhad. Maknanya asas yang terhad kita expand dia jadi asas yang lebih besar, lebih kukuh, dan kemudian kita buat reka bentuk dan analisis algoritma. Maknanya model-model sedia ada pada hari ini mungkin akan ketinggalan zaman. Sama lah macam saya cakap, kereta yang sekarang ni, kamu rasa kereta yang dapat berhenti ataupun dapat berhenti pada sekiranya ada obstacle kat depan dia, kamu rasa itu dah moden dah tu, dah maju dah tu. No, kereta tu mungkin ketinggalan zaman pada 5 tahun akan datang. Kemudian topik yang biasa, kaedah pengesahan ataupun pemeriksaan, topik yang biasanya adalah nak mengesahkan atau pemeriksaan model ataupun kamu nak check model ni masih berfungsi ke tak berfungsi, model ni masih relevan ke tak relevan ke, dan juga kamu nak tengok kemampuan sebuah komputer itu dalam melaksanakan pengiraan. Okey, apa yang akan jadi kalau kita kat dunia ni mempunyai memori tanpa had? Sebagai contoh, sekarang ni kamu rasa handphone kamu 128 gig, lepas tu ada SD card pun 256 gig. Kamu rasa cukup kan? Sekarang ni saya offer kamu memori tanpa had. Apa yang kamu rasa? Apa benda yang kamu nak isi? Boleh tak cerita saya? Ada idea tak? Penat je otak. Apa dia? Penat otak macam tu. Okey. Sebab banyak sangat dia tepu. Microchip. Tak, kalau kamu ada memori tanpa had, okey, maksud saya sini tau. Pada zaman saya tingkatan 4 dulu,
kita orang tak ada MP3 tau. Kita orang ada CD player, lepas tu kita ada CD man, tahu tak CD man? Dulu ada Walkman, lepas tu CD man. Jadi CD man tu kita orang, kita orang beli CD-CD yang mahal tu untuk dengar lagu Metallica. Okey, itu satu cerita. Masalahnya, bila kamu mainkan CD pada CD man tu, kita ada bateri yang terhad, maknanya bateri tu boleh tahan 3 jam je. Lepas tu CD pun hanya boleh main 7-8 lagu. Boleh tak kamu bayangkan, kamu pada tingkatan 4 sekarang, kamu mempunyai memori tanpa had. Berapa banyak lagu kamu nak simpan? Ataupun berapa banyak video Korea ataupun movie Korea yang kau nak simpan? Nampak tak? So, apa yang akan berlaku kalau saya kalau tak ada memori, saya dapat tanpa had, saya akan, apa yang kau akan buat? Saya nak dengar pendapat kau. Apa dia? Apa dia? Apa dia? Banyak benda. Apa benda cakap lah. Yalah malu-malu. Collection movie. Lagi? Gambar-gambar dengan kawan, dengan family. Maknanya ilmu yang tak pahat tu, Google Scholar tu bukan tak baca-baca. Buku teks PDF. Buku teks PDF, yang ada pun kamu tak buka-buka kan. Okey, saya pun tak tahu. Kalau saya punya memori tak pahat, saya tak tahu apa nak guna. Faham tak? Untuk saya, bila saya diberi peluang, saya hadiahkan memori tanpa had. Saya pun tak tahu guna untuk apa. Takkan aku nak scan semua buku yang ada dekat dalam rumah ni, faham tak? Jadi benda-benda tu pada saya macam wasteless lah. Tapi benda tu insya-Allah akan ada, cuma tak tahu bila. Okey, kaedah kedua. Kaedah proses. Kaedah proses pun adalah satu kaedah yang sering digunakan dalam sains komputer. Ataupun ketika kamu mereka bentuk dan membina sistem, iaitu software engineering lah, bila kamu nak engineer, jadi kamu akan nampak kaedah, macam mana kamu nak kaedah, kamu nak meneroka kaedah baru ataupun kamu nak meneroka reka bentuk yang baru supaya benda-benda ni akan memudahkan kerja kamu. Termasuklah kamu nak create satu pattern ataupun corak amalan terbaik dalam coding. Maknanya coding takkan sepanjang masa coding tu ayat yang sama kan. Jadi kamu kena olah dia, gunakan beberapa features ataupun gelung ke, kan gelung ulangan apa semua tu kan. Itu adalah benda-benda yang akan kamu buat dan kamu akan kaji antara interaksi kaedah-kaedah ini dengan pengguna. Adakah pengguna A sesuai dengan kaedah ini? Adakah pengguna B sesuai dengan kaedah ini? Adakah perlu diolah kaedah-kaedah tersebut? Maka proses ini pun adalah satu kajian yang akan kamu buat. Tapi bukan masa 3 4 saya cuba beritahu je. Tapi kamu akan didedahkan. Biasalah benda ni kena buat, itu je. Dan kamu akan reka bentuk dan menilai interaksi antara manusia dan komputer. Sebagai contoh, kenapa kamu suka dengan YouTube punya interface kan? Boleh tak kita ubah interface YouTube tu kepada yang lebih baik daripada sekarang? Nampak? Jadi benda-benda itulah yang akan kamu nilai, kamu akan buat, kamu akan tambah baik dari masa ke semasa. Kemudian pendekatan kajian secara kaedah pemodelan. Okey, pemodelan ni biasanya kita cipta model lah. Biasanya model, macam mana kita nak buat model kapal terbang? Nampak ke? Apa ni?
Sekejap, ada masalah teknikal lah. Okey, nampak ke? Nampak cikgu. Nampak Okay. Ego? Okey, biasanya model-model. Okey, alright. Biasanya model-model ni kita cipta berdasarkan model yang sedia ada. Sorry. Model sedia ada seperti model biologi macam kita buat model kapal terbang, kita ambil daripada burung. Itu adalah antara contoh lah. Dalam sains komputer dia ada beberapa model yang pelik-pelik macam model semut. Kita ada model semut kita ada pengiraan macam mana semut bekerja, macam mana semut menyelesaikan masalah. Kita pun ada model-model tersebut. Okey, kemudian secara eksperimen. Secara eksperimen ini adalah pendekatan yang paling biasa digunakan untuk menguji cadangan ataupun teori dalam penyelesaian masalah. Biasanya bila kita buat eksperimen, eksperimen ni dia adalah satu cara yang hampir nyata dalam menyelesaikan masalah sebagai contoh kita buat eksperimen vaksin COVID-19 Okey, mula-mula sekali dia buat pada tikus kan. Dia dah buat vaksin tu, dia dah keluarkan cecair tu, dia dah hasilkan cecair yang tu. So eksperimen pertama dia buat pada tikus. Kan? Bila tikus tak mati, tikus tak ada side effect, barulah dia buat eksperimen tu kepada manusia. Itulah kaedah yang hampir nyata dalam menyelesaikan masalah. So sekarang ni masalah COVID-19 ni dah hampir dapat diselesaikan. Perasan tak? Ya. Kenapa dia buat kat tikus Ego? Okey. Kenapa dia buat kat tikus? Dia macam ni. Biologi antara tikus dan manusia, tikus ni dia berdarah panas kan? Sifat dia, tikus ni dia berdarah panas ke berdarah sejuk? Panas. Dia adalah mamalia. Dia adalah mamalia. Dan dia bila dia, kalau kamu nak buat eksperimen kepada manusia, kita tak boleh eksperimenkan kepada binatang amfibia ataupun reptilia. Sebab berbeza dia punya organ ni kan. Macam itulah. Pada pendapat saya lah. Kamu kena tanya soalan ni kepada Cikgu Bayu. Siapa Cikgu Bayu korang? Rakesh ke apa? Rakesh ke? Cikgu Liana. Aku balik esok tanya dia, kenapa eksperimen eksperimen vaksin COVID-19 tu dia jalankan kepada tikus terlebih dahulu sebelum manusia? Kenapa tak binatang lain? Kenapa tak mamalia lain? Harimau ke? Kenapa tak? Kan? Tapi kenapa tikus? Jadi kamu tanya dia orang. Dia orang ada jawapan tu. Saya tak pasti, tapi yang saya tahu kenapa dia jalankan kepada tikus. Satu, tikus murah. Yang kedua, tikus dia mamalia. Itu saja yang saya tahu. Yang saya tak tahu kena tanya cikgu biologi lah. Okey. Jadi penekanan clear ke? Boleh ke? Boleh accept ke saya berjawab? Boleh cikgu. Okey. Boleh cikgu. Okey. Okey. Penekanan yang dalam komputer sains penekanan kita akan beri kepada reka bentuk penyelesaian masalah kita akan beri penekanan pada reka bentuk. Maknanya kamu buat carta alih tu, reka bentuk carta alih tu kena betul-betul bagus. Lepas tu berdasarkan idea kamu tu kan, kamu nak transform idea kepada pengiraan. Macam mana kau buat kira? Let's say kamu punya idea, kita buat satu aplikasi yang boleh membantu diet kan, membantu kita untuk menyediakan makanan yang berdiet, yang dapat menjaga diet adik-adik kita. Menggunakan bahan sedia ada. Bahan sedia ada yang macam mana?
Jadi kamu kena kira lah berapa gram tepung, berapa biji telur, berapa banyak beras, berapa banyak sayur kan, untuk yang sesuai untuk kamu hasilkan makanan tersebut. Itu benda-benda ni idea kamu nak transform dia kepada pengiraan. Benda tu agak sukar tapi boleh dibuat. Kemudian kamu nak reka bentuk eksperimen. Bila kamu nak reka bentuk eksperimen tu, kamu kena pilih lah set data yang tepat. Pada skala mana kamu nak buat. Macam vaksin tu, pada skala mana dia orang nak test pada tikus kan. Skala tikus berat. Tikus berat ke, tikus albino ke, tikus hitam ke, benda-benda tu lah, parameter-parameter tu lah yang diorang kaji. Dan kekangan yang akan kamu hadap adalah soalan dia, boleh ke kamu buat? Nampak tak last? Okey, yang last kali pendekatan secara simulasi. Ini adalah pendekatan kelima yang biasa computer scientist buat. Okey. Bila computer scientist dia buat simulasi, siapa yang sini pernah main SimCity ataupun Flight Simulation? Siapa pernah main benda ni? Tak pernah cikgu. City. Tak pernah main? Okey, kau main PUBG. PUBG kan? Kau main PUBG kan? Dah. Tak main PUBG. Kamu main apa? Tak main game cikgu. Tak main game. Takkan belajar je. Janganlah tipu. Tak tipu cikgu. Okey, tak apa. Bila kamu main game PUBG itu pun satu simulasi juga, menembak. Boleh ke kamu pergi keluar ke tengah-tengah laman rumah tu, kamu pergi menembak orang? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab apa? Kamu mana ada senjata? Mana boleh kita simpan senjata kat rumah? Jadi apa yang kamu boleh buat adalah kamu main game. Jadi game-game yang kamu main tu adalah satu simulasi. Simulasi menembak, simulasi bawa kapal terbang, ataupun simulasi SimCity ni dia buat simulasi city simulation satu bandar. Pengurusan bandar, kamu jadi datuk bandar sebenarnya. Tapi kamu uruskan bandar kamu sini kamu nak buat town planner lah, kamu akan jadi town planner, bahagian industri, bahagian perumahan. Itu adalah benda-benda. Kenapa pendekatan kajian secara simulasi ni wujud? Kerana untuk membantu menyelesaikan masalah penyelidikan antara disiplin. Antara disiplin ni macam mana tau? Antara computer science dengan rancang bandar, antara computer science dengan military, ketenteraan, antara computer science dengan medical, ataupun antara computer science dengan hidupan laut. Jadi simulasi tu dicipta supaya kamu dapat melihat macam mana model tu hidup selari dengan realiti, dan kamu dapat kumpul data tu tanpa kamu pergi perang, tanpa kamu pergi masuk dalam laut, tanpa kamu pergi bawa kapal terbang. Nampak? Jadi simulasi itulah wujud. Jadi simulasi inilah dicipta supaya dapat membantu kamu dalam menyelesaikan ataupun menguji satu sistem yang baru untuk penyelesaian masalah. Clear? Clear ke? Clear cikgu. Cikgu. Clear cikgu. Apa dia? Soalan? Ada soalan tak? Sonok tak? Nampak sonok tak benda-benda ni? Saya kalau saya tahu benda-benda ni wujud lah, saya tak ada niat nak jadi doktor, tahu tak? Saya nak duduk kat Google kat Amerika tu, saya nak main game. Main game dapat duit. Tapi macam mana nak main game tu, kamu kena belajar lah dulu. Kan main PUBG macam sekarang, korang kalau duit kan. Okay, last kali. Kaedah. Kaedah pendidikan ni dia ada banyak peringkat saintifik dia. Bermula daripada literature review tahap 1, sampailah kamu nak mereka bentuk penyelidikan kamu. Jadi secara asasnya kan, pemilihan reka bentuk penyelidikan kamu ni adalah ditentukan melalui persoalan kajian yang kamu pilih. Maknanya kamu pilih persoalan kajian tentang diet,
Kamu pilih soalan kajian kamu tentang apa tadi? Malas nak keep track, macam mana kamu malas nak keep track kamu punya education. Jadi benda yang kamu buat ni kan, beberapa bendanya, beberapa pemerhatiannya beberapa pemerhatian kamu beberapa pemerhatian dianggap relevan, sementara yang lain tu tak relevan lah untuk kamu punya kajian. Kemudian satu metodologi dipilih, manakala yang lain pun kamu terpaksalah buang sebab tak ada kaitan. Kan, bukan semua benda kamu boleh, yang dekat Google sekolah tu bukan semua benda yang kamu boleh ikut, tak boleh. Maka kamu kena sedar yang ada juga beberapa eksperimen kamu boleh buat, manakala yang lain tak boleh buat. Sebab apa? Tak relevan dengan masalah kamu, tak relevan dengan situasi kamu. Tetapi satu perkara yang kamu kena ingat adalah bila kita jadi saintis, kita akan melaksanakan penyempurnaan. Kita akan sentiasa menambah baik kajian-kajian yang ada ataupun persoalan kajian kepada lebih sempurna. Okey. Okey ke semua? Okey cikgu. Okey cikgu. Okey cikgu. Alright. Okey, saya dah sediakan satu kuis untuk kamu semua. Maka cubalah jawab kuis tu dengan baik. Satu karangan sikit. Soalan kuis tu ada karangan sikit. Huraikan pada pendapat kamu. Kemudian untuk yang tak dapat jawab yang tak dapat jawab assignment lepas, tak apa, kita akan buat yang baru pada minggu hadapan. Yang minggu ni soalan kuisnya adalah berkaitan dengan apa yang slide yang saya tunjukkan ini. Okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih banyak Terima kasih, cikgu. cikgu. Sama. Cikgu. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih Terima kasih cikgu. cikgu. Terima kasih, Cikgu. Assalamualaikum. Alright, baik. Assalamualaikum. Salam.